Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita boleh sama-sama kita duduk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala sekasih-kasih tempat di atas muka bumi ini. Itu adalah anugerah pemberian pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Maka hendaklah kita tu berasa dalam hati kata Tuhan tu mulia kepada kita. Di situlah timbulnya kita berasa nak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala itu mentaufikkan, beri kekuatan kita supaya kita ni boleh sama-sama tadabbur ayat Al-Quranul Karim pada perjumpaan sekali ni. Insya-Allah kita nak mula tengok sedikit dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-15. Tengok situlah ayat yang ke-15. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala ni duk royak tentang hal-hal orang kafir Quraisy ni tak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala Rasulullah alaihi salatu wasallam dia ni khabar kata apabila seorang manusia tu meninggal dia akan dihidup balik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka dia tak percaya, dia engkar, dia buat menyakiti terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi ni tak sempat nak boleh tahan duduk dengan cobaan tu sampai kan Nabi kena hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah. Sebab Nabi boleh hijrah tu sebab orang kafir Quraisy ni menyakiti Nabi tu sampai kan Nabi tu tak boleh nak duduk di Mekah. Lalu apabila Nabi paling belakang ni daripada Ka'batul Musyarrafah ni, dia paling belakang, dia kata wallahi demi Allah innaki la ahabbu biladi ilayya, sesungguhnya demi Allah sesungguhnya mung ni Mekah. Tengok Nabi ni kasih pada tanah air. Mana kasih tanah air ni salah satu daripada iman yang timbul dari hati kita. Nabi kata demi Allah aku ni kasih kepada mung wahai Makkah. Nabi kasih pada Mekah. Walaula ahluki akhrajtani, kalaulah tidak sebab ahli Mekah mengeluarkan aku daripada mung wahai Makkah, ma kharajtu minha, nescaya aku ni tak keluar tubik daripada mung. Nak ayat kata Nabi ni nak bawa agama mari sampai kita ni bukan tak penat, bukan tak berat, bukan tak letih, bukan tak menangis, bukan tak sedih, habis sehabis-habis sehingga tak boleh nak duduk rumah tangga kita, rumah tempat turun bumi yang tumpah darah ni kita tak boleh nak duduk beranak situlah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu dia ni berasa kecil hati gi dalam keadaan berasa kata sesalah, dia tak salah gapo nak royak kepada ummah benda hak molek, tapi demo tak saya terima, belalah kita tinggal di sementara. Ni makna kata ya hundur dulu. Di situlah daripada punca itulah ayat kita nak ngaji ayat ke-15 ni. Nak ayat ya Rasulullah, mung walaupun duk sedih setara mana pun bukan mung sore hak kena supaya ngening. Seolah kata Tuhan nak warikan kisah Firaun dengan Nabi Musa hak kita nak dengar ni insya-Allah supaya nak haikam langcai kepada Nabi.
supaya nak witasliyah, bahasa Arab kata nak pem palang kepada Nabi, kata ya Rasulullah, mung ni bukan seorang yang kena lagu ni, Nabi-Nabi belum ada mung ni teruk ada ning lagi. Lalu kamlang cai tu mari. Sebab tu dalam masalah kita nak kerja dakwah, kamlang cai ni tindeng. Utama sekali orang tepi, isteri, anak, ibu, bapa, tok nenek, gapo semua ni mana kata kena kecek tu pandai. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sabda kata kalimatut thayyibah, perkataan yang molek tu baik pada mulut kita ni afdalul a'mali ila Allah azza wa jal an tadkhulas surura ila qalbil mu'min. Kita keluarkan perkataan yang baik tadi tu menyebabkan orang mukmin tu berasa tenang hati apabila kecek dengan dia, berasa sedap hati apabila kecek dengan dia, tu sebaik-baik amalan. Sebab tu kita kena belajar lidah kita nak kecek lagu mana. We kecek dengan kita ada kamlang cai semua. Mana kata mi kamlang caiอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราพูดแต่ถ้าพูดไม่ได้ให้กำลังใจไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดเงียบ Faliyakul aw liyasmut. Nabi kata kalau lah mung tak pandai nak bercakap maksudnya kalau kecek benda hak molek manfaat. Tu dia. Lalu mari kita tengok pada ayat yang ke-15 tu lah. Tuhan katakan hal ataka hadithu Musa, adakah datang kepada engkau wahai Rasulullah? Tuhan tanya. Sedangkan Tuhan tanya Tuhan ni tanya ni supaya nak kita tahu, ya tahu dah. Supaya kita lah kalau kita kecek mudah-mudah kita tanya anak kita, ibu gapo tu? Bukan tanya mana kata kita ni jahil, kita tanya nak hajar dia. Tuhan tanya Nabi itu, Tuhan nak hajar Nabi. Hal ataka, adakah datang kepada engkau ya Rasulullah hadithu Musa. Kalimah hadis di sini perkataan hadis mana cerita. Cerita ni mana kata gapo orang panggil kata khabaran. Khabar dan dia Musa, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni anak Imran. Tetapi dia ni Nabi Musa ni apa Allah Subhanahu wa taala sebut dia apabila nak uinya semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ni Tuhan sebut. Sebab Nabi Musa ni dia kena teruk. Lebih teruk daripada kalau kita periksa tengok tu dengan nabi-nabi ulul azmi hak 5 tu. Nabi ulul azmi malah kemocok para nabi dalam masalah kita boleh nak buat tiru. Semua para rasul baik belaka, tapi nak ayah tak kemocok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh dulu, kemudian Ibrahim, lepas pada tu Nabi Musa, lepas pada tu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa ni dia ni cuba kita tengok, nak tahu kata Nabi seseorang nak boleh jadi Nabi tu Tuhan buat lagu mana dengan dia. Masa Nabi Musa ni duk nak beranak mari kepada alam dunia ni Firaun ni orang kedebel saja dak lah. Mana kata dia ni adalah orang yang ada kuasa di tangan, suruh gapo jadi begitu. Lalu dia ni orang kedebel zaman tu sampai ke sekarang kalau kita tengok dalam agama Buddha ada hon dia. Bomo nujung dia. Mari tengok kata gapo nak menyebabkan arash ataupun balang itu nak jadi lom salai sebab gapo. Lalu hon dia tengok. Hon mana kata bomo nujung dia tengok kata lagi akan beranak anak lelaki di kalangan kanak-kanak lelaki ni orang yang satu orang yang nak menyebabkan apabila beranak budak ni mari mu nak jatuh. Apabila Firaun dengar khabaran tu daripada Tok Nujung, berasa kan orang kita ni duk siapakah bunuh orang, siapakah makan harta haram untuk apa? Untuk nak jaga khisi. Pak Firaun ni dia pergi bukan sute negeri setengah dunia bukan dunia kecak mudah-mudah. Lalu dia kata ya berita, hei umat aku, hei rakyat aku, siapa dia di kalangan orang mana-mana hak jadi rakyat aku ni beranak tubik anak jatuh, bunuh. Habis licingnya bunuh. Tak kira siapa-siapa hak beranak mari lelakinya, bunuh habis licing. Tetapi Nabi Musa alaihissalam diberanakkan oleh ibu dia. Tuhan ni sebagai
Rabbul Izzah nak oyak kata ya kuasa sampai ke manusia setara Firaun ni tak telitah je kata fa'alqihi fil yam. Hei ibu bagi Musa mung ambil anak mung ni gi lepas tahu di dalam sungai ni. Sungai ni apabila kita pergi Mesir ni sungai ni panjang dia 9,995 kilo. Sepanjang-panjang sungai lah. Lalu apabila ibu ni cuba kita kira tengok, mak seorang ni nak tinggal anak dia ketik semut ketik nyamuk ni dia tak reda, dia tak jam. Tetapi Tuhan suruh mak Nabi Musa ni ambil anak dia fa'alqihi fil yam. Suruh kita hauk di dalam air. Suruh peranyuk air. Lalu apabila mak bagi Musa ni nak buat lagu tu, Tuhan jamin. Tuhan waktu wahyu kata fala takhafi wala tahzani. Mu jangan takut nah aku suruh ni. Tengok Tuhan. Apabila kita jadi orang diam tu sadar bimbang apa? Mu jangan takut nah, mu jangan dok bimbang nah. Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan kembali dia seanak lelaki mu ni kepada mu dan aku akan jadikan dia itu sebagai rasul. Tengok. Makna kata mak dia ni apabila Tuhan royak dah gitu pun ya letak sungguh anak dia. Dia ทิ้ง sungguh. เขาทิ้งลูกของเขาในแม่น้ำไนล์ก่อนที่จะทิ้งนี่นะความรู้สึกของคนเป็นแม่เนี่ยทำไม่ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไม่ต้องกลัวเราเนี่ยจะทำให้ลูกของท่านเนี่ยเป็นนบีสักวันหนึ่งเป็นรอซูลสักวันหนึ่งไม่ต้องไปกลัวอะไรtak usah takut gapo. Lalu dia buat lagu tu, dia perintahkan kepada dua beradik, kakak dia, kakak bagi Nabi Musa alaihissalam, dia besar sikit. Mak dia kata, mungkin tengok adik atik nah, pergi tengok adik kata dia pergi kok mana. Dia tahu sungguh turut kata Tuhan. Lepas masuk di dalam air tu, dia suruh kakak dia pergi tengok. Tapi pergi tengok ahli sejarah dia kata, air tu apabila kita letak satu perkara dia pergi kok mana. Dia pergi ke turut air tu, jalan air pergi turut kok tu. Hak Nabi Musa ni yang naik kok ni. Nah ayat kata ya tuan nam bukan lai pe tam nam bukan lagu tu. Tuan nam mai. Naik mari tu hari tu hari yang ibu Nabi Musa alaihissalam letak anak tahu di dalam air sungai ni tu hari wak makan Firaun. Cuba kita tengok khoya tengok. Firaun wak makan, bahawa yang makan mana? Wak makan di tepi sungai. Ya wak ngabajang dia, wak gapo tepat dia duduk ke dia tu duduk tepi sungai ni. Hak ni kan duk tunduk naik dengan takdir Tuhan ni hasiah tu gina ambil basuh tangan. Nak basuh tangan bunyi suara budak. Suara budak kau dekat, mari duduk depan dia. Lalu dia suruh anak-anak rakyat dia tu daripada jariah anak-anak perempuan, mana kata anak tangan dia tu lah. Dia buka gapo dalam tu dah bunyi suara budak dah teriak. Lalu budak dia anak-anak tangan dia pun buka lah. Apabila buka, tengok kata, seorang budak lelaki. Allah Subhanahu wa taala capakkan sifat kasih ni dalam hati. Sifat kasih ni tak boleh orang tu nak kasih kepada satu muka malaikat dengan izin Tuhan. Kalulah sebab tu Nabi Allah Taala kata dalam ayat dia kata, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinnallaha allafa bainahum." Makna kata kalau kita belanja semua harta dunia ni untuk nak orang tu kasih saya, dia tak kasih saya. Allah Ta'ala capakkan sifat kasih saya di dalam hati. Sebab tu di dalam hati kita nak boleh kasih kepada satu muka, kasih pada satu orang, ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasiah pun sukalah, tak boleh nak buat gana. Firaun mari turun mari ngok-ngok dengan sinar mata gitu. Gapo tu? Dia kata, Hasiah kata budak jatuh kata. Budak lah. Lalu Firaun kata bunuh dia, tak usah tinggal. Hasiah kata, hai, ambil dia mai pera dulu abang. Buat apa ke dia? Orang jatuh ni kalau kena dengan perempuan ni patah dengan suara tu padat dah. Lalu Firaun kata, lagu mana?
Budak ni bukan biasa. Hasiah pun boh lagi dalam telinga. Bukan biasa tengok nyemari air tu kok mai kok ni. Budak ni kalau dia buat dek mah hasacan, bukan benda biasa main dak. Lalu tak ada gapo, ambil dukung. Tak atas tangan dia, Hasiah sendiri dukung. Firaun pun tak nak kata kano lagi. Orang betina yang sendiri buat kerja lagu tu. Itu nak oyak kata Nabi Musa tu mula-mula nak kena beranak tu kena dah. Mula-mula beranak tu kena coba dah. Mung ya Muhammad tu Abdul Muttalib nu mendukungkan mu bagi tawaf Kaabah gapo tak serupa dengan tu. Mari satu. Nabi kata, Nabi kita jadi ada dah lah. Ada semangat nak buat kerja dah. Ni nak kita tahu. Kalau gitu, ia kata di sini, hal ataka hadithu Musa, adakah datang akan dikau ya Rasulullah oleh cerita Nabi Musa dengan Firaun dan kaumnya daripada Qibti Mesir. Qibti ni makna kata orang Mesir ni dinamakan Qibti. Seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama Maryah Al-Qibti, dia inilah mak bagi Nabi, mak Ibrahim. Nabi kita ni ada seorang anak jantan nama Ibrahim, mak dia Maryah daripada Qibti, orang Iskandariyah. Dia kata idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ni kita nak ringkas supaya kita nak tengok isi kandungan ayat ni. Ketika seru akan dia, iaitu akan Nabi Musa AS oleh Tuhannya. Tuhan panggil Nabi Musa, panggil nak kecek, nak buat cara. Di mana? Bil wadil muqaddas. Wadi ni satu tilum. Tepat orang panggil, kalau bahasa kita lemah lah, kita kecek mudah-mudah. Orang panggil wadi bahasa Arab. Muqaddas, muqaddas ni tempat yang dibersihkan. Makna tempat yang dijagakan, yang digawalkan. Tuk pokpong doi banda malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Mana kata idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tuwa ni satu nama juga. Sebagaimana katanya ahli tafsir, ia duduk di antara negeri Syam dengan negeri Mesir. Duduk tengah tu. Kalulah orang biasa pergi Mesir tu panggil Bukit Tursina lah. Bukit Tursina ni kita naik pukul 12, pukul 5 subuh tu siapa? Kena naik malam ya panah. Amba biasa naik sekali tapi perih. Rasa tak saya naik dah. Sana atas nu ya ada tempat nak menajak Nabi Musa alaihissalam. Belum daripada tu ada mata apa nama gapo yang kata batu 12 lubang tubik hak pancar air tubik masa Nabi Musa pukulkan di batu tu, boleh kita tengoklah kesel-kesel hak Nabi Musa alaihissalam. Batu saja. Naik atas nu sejuk. Sejuk makan tulang. Kalau kita pakai ia tak kena lagu mana, jadi rusakkan diri kita. Di situlah Allah Subhanahu wa taala panggilnya Nabi Musa alaihissalam untuk nak berikan wahyu di situ. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tuhan panggil nak wahyu nak gapo? Kerja. Tuhan panggil nak kerja. Allah Subhanahu wa taala royak kepada Nabi Musa alaihissalam, tak kala Musa tu siapa di Wadil Muqaddas tadi itu, ni tepat dia. Tengok berat tak berat. Firaun ni sebagai pak pera bagi Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa ni bawa ajaran hak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ni suruh Musa ni maroyak kepada pak tiri, kata, "Hei pak tiri, mudah tak kena cara hak Tuhan nak." Payah tak? Bukan mudah nah kita nak royak benar-benar ni. Bukan mudah. Kalau mudah Nabi kita tak keluar tu baik daripada Makkah. Kalau mudah Nabi Musa alaihissalam tak perlu nak royak benar-benar ni, berat. Tapi Sayyidina Umar ya kata qul al-haq walau kana mur. Kata olehmu benar-benar walaupun benar-benar tu pahit. Pahit apa? Murih. Kena murih, kena marah, kena bakit. Nabi Musa ni kena bakit oleh apa nama pak pera dia Firaun. Tak aku pera kamu gana mu deraka aku gening. Bahasa kita kena mengepek Tuhan kata idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi olehmu, tengok. Pergi olehmu wahai Musa
kepada Firaun, suruh pergi jumpa dengan Firaun. Maknanya Nabi Musa alaihissalam hak Tuhan retah di sini ni, dia duk tadi tu dia muzahir kata dia ni orang Tuhan, dia tak boleh nak duk dengan kod yang dibuat, yang diletakkan oleh Firaun tadi itu, kerana dia ni tara. Apa makna tara? Turian ni makna kata dia telajak daripada had. Makna kalau bahasa kampung kita makna kata karut kelajak. Berat berdoa lah dia ni. Innahu tara. Turian, takabur berdoa sampai ke lebih daripada tahap putuh dah meta. Kecek gitulah mudah-mudah. Gi jumpa dengan dia. Ni nak ayat tak atur Tuhan kita lah ni. Tuhan ya tawak turun dah bala kepada kita, walaupun gapo-gapo pun malaikat ya wi amare dulu. Teran kon ti Allah Subhanahu wa taalaเนี่ยจะเอาความผิดกับบ่าวคนใดคนหนึ่ง Allah Subhanahu wa taala จะตักเตือนเขาก่อน ตักเตือนด้วยการสั่งให้บรรดารอซูลไปพบกับเขากินยุปะdengan dia dulu. Izhab ila Firaun innahu tagha. Gi jumpa saja lah. Setengah-setengah gi. Tapi gi duk kerinyi, senyum, tak berani nak kata apa. Gi jumpa saja, tak ada nak berani nak kata apa. Tengok mata, sudah. Klik rumah. Dak bukan sekadar tu. Hak tu mudah Faqul. Tengok. Tuhan kata mari dengan fa. Mari dengan fi'il amr, izhab, pergi olehmu, chong pai che kat Firaun. Hak Firaun ni tara, takabur เกินไป ยิ่งยโสจนเกินไปแล้ว Faqul, maka kata olehmu ya Musa, hal laka ila an tazakka. Maka kata olehmu, Tuhan suruh Nabi Musa tu kata royak kepada Firaun, adakah bagi engkau tu nak wi dirimu tu jadi kelik, jadi orang molek semula? Nak tazakka ni makna kata nak buat wi jadi hak tak molek wi jadi molek. Nak membersih diri semula. Kelap นื้อ kelap tua yang tan. Seolah gitulah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa suruh royak kepada Firaun. Faqul hal laka ila an tazakka. Mai nak royak banyak tu ya. Tetapi dengan sebab orang apabila takabur, dia tak dengar orang. Tak dengar orang ni termasuk daripada orang takabur. Dengar gapo? Bukan makna dengar orang ni makna kata sampai ke selerak tabur rumah tangga, bukan. Dengar sini, dengar เหตุผล ฟังเหตุผล ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องที่ไร้สาระเข้าไปหมดในหัวสมองมันไม่ใช่ bukan lagu tu. Ni nak ayat kata Firaun ni mung ni ada masa lagi nah. Nak kelap นื้อ kelap tua ni ada masa lagi. Bukan makna kata Tuhan nak marah kamu ni, Tuhan nak cakkanmu selalu, bukan. Akan tetapi aku meroyak kepada mung ni supaya nak wimu tu beringat. Jangan duk lagu ni tak kena. Soalah gitu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Satu lagi hak Tuhan suruh Musa gi royak. Suruh ambil perkataan Tuhan ni gi royak mengingat. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Quran Tuhan kata fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatlah kepada orang itu dengan pengingatan, kerana pengingatan itu adalah faedah bagi orang mukmin. Sebab tu apabila orang nasihat kita nya kaduh nak marah nah. Kita sebagai orang mukmin ni apabila orang mai royak kata kita ni gini, kita gini, kita walaupun setara mana pun hamba Tuhan, jangan gaduh nak marah kepada orang mai royak kita. Kerana dia mai royak tu, dia mai nak royak benda hak benar, benda hak molek. Tuhan hantar mari dah tu. Lepas tu Tuhan royak kata wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuk, ni Tuhan suruh royak lagi kepada Firaun. Aku nak tunjuk kepadamu wahai ayah. Panggil ayah. Tunjuk apa? Ila rabbika. Katanya apa? Alim ulama nak tunjuk jalan kepada Tuhan. Mung ni pelajak dah ni, terlupa Tuhan dah ni mung ni. Mung ni hamba nah, bukan makna mung tu Tuhan. Tengok Nabi Musa duk kecek. Nabi Musa kecek molek ni, bukan kecek dak akak sorga ni. Aku nak ayat kamu wahai ayah.
Aku nak royak tunjuk jalan mung kepada Tuhan supaya mung tu boleh jaga diri. Takut-takut aku ni takut juga mung, takut mung kena bala, aku berasa tak sedap hati juga. Ya mai royak dengan molek, bukan royak dengan tak molek. Tapi Firaun ni dia tak suka Abu Talib. Abu Talib ni Nabi duk royak ke dia tak terima sungguh, dia pak saudara Nabi juga, tetapi dia tak lawan Nabi gini. Sebab tu dia ni mati dalam keadaan mudah tetapi tak selamatlah juga. Sebab dia tak beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada tu mai royak dua patah ni. Hei Firaun, mung ada masa lagi nah, wahai ayah, tak panggil Firaun, wahai ayah, mung ada masa lagi nah nak kembali diri, jangan duk lagu ni nah, aku takut Allah Subhanahu wa taala turun bala atas mung nah. Mai royak gitu dua patah ni. Firaun tak pakai, tak akal. Lalu Tuhan suruh apa tengok sini, fa'arahul ayatal kubra, maka hendaklah mung tu memperlihatkan, suruh Nabi Musa tu lihat Firaun tu tengok mukjizat hak yang besar. Gapo mukjizat hak besar di sini? Katanya para ulama, iaitu di tangan Nabi Musa ni ada tukak kayu boleh lotar jadi ular. Sebab apa? Dia mau kata, bahasa moden ni kalau kita kecek ini tak ada Clio mana, dak je gini. Tuhan ini dia hatta rasul, hatta nabi mengikut apa? Mengikut keadaan ummah. Zaman Nabi Musa orang duk kedebel masalah sihir. Sebab itulah Allah Taala hatta Nabi Musa mari untuk nak bantahkan sihir. Zaman Nabi Isa orang duk hebat masalah bomo, masalah kedoktoran pet ni. Hingga Nabi Musa, Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang yang mati, boleh menghengakan orang yang buta. Sampai situ Tuhan wi. Zaman Nabi Muhammad orang duk kedai masalah syi'i, Tuhan hantar Quran mari bantah, tak ada siapa dia boleh waris seumpama Quran. Lalu zaman Nabi Musa ni duk kuat sihir. Sihir ni gapo sihir? Sihir ni benda yang halusi masuk di dalam diri manusia, beri kesan dan mudarat kepada diri manusia. Tu mana sihir? Sihir ni ada sungguh haqqan, ada sungguh sihir. Pas sihir kuat sekali, sihir duk Mesir dengan Maghrib. Sihir duk Mesir kerana kesan daripada sihir ni Firaun. Kalau orang belajar sihir, nasallahu taala salam wal afiyah, hukum belajar sihir jatuh agama, murtad, jatuh agama. Kalau kita belajar sihir. Sebab apa? Ulama yang katuk jalan, takut buat kena orang. Bahawa Islam kita tak faham masalah ni. Dia jadi buat kena orang ni. Fa'arahul ayatal kubra, we tengok tukak mulata. Firaun ni nak ayat kata ya hebat, ia tak sepakat hak anak tiri apa nama anak peroyak ni. Dia hipungnya apa nama fok tok sihir tu mari berapa orang dia dapat katanya ahli ulama ni 72 orang. 70 orang daripada Bani Israel, 2 orang daripada Kipti, daripada orang Mesir. 70 orang mari diri dapat dia. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala suruh Musa royak lagu ni, dia suruh fok sihir ni cakkan Nabi Musa alaihissalam. Musa ni pun ya manusia, ya takut, berasa takut. Allah Taala royak dalam ayat lain kata fa'alqihi fil fa'alqil yamin, hak mudah pegang tukak di tangan kanan tu lota turun supaya nak wi kata hak mung tadi itu lebih besar lagi mukjizat hak Tuhan wi. Apabila orang Tuhan ni tak nak bimbang, orang Tuhan ni kita tak nak bimbang. Kalau kita jadi orang Tuhan tak sabi bimbang. Tuhan ni royak kepada kita, nak kita yakin kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Tengok, inna sesungguhnya aku ni akan tolongnya para rasul aku. Tuhan tolong rasul saja tak, walladzina amanu, dan mereka yang beriman. Bila ya Allah? Fil hayatid dunya, di muka bumi lagi. Lepas tu bila lagi? Wa yauma yaqumul ashhad, dan hari kiamat esok. Sebab tu kita semak jadi orang Tuhan. Orang Tuhan lagu mana? Hanjalan main mengaji penuh atas masjid ni orang Tuhan. Kayak VIP di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang semaya jemaah, orang tak tinggal masjid, mudarasah Quran ke apa, ni orang Tuhan. Apa bila kita semak jadi orang Tuhan, ikut ikat akak tangan nak gapo pada Tuhan, apa Tuhan wi. Ni nak ayat kata
ความปั่นป่วนdalam dunia kita lan ini ที่เกิดขึ้นอยู่นี่เพราะเราห่างจาก Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh diri pada Tuhan. Masjid pergi buat nama, baca Quran boleh gapo, zikir rugi masa, zakat habis duit. Tengok dia bercakap. Puasa sakit diri. Gapo orang Islam kita sampai situ lalu? Apa yang membawakan orang Islam itu sampai sebegitu lalu? Sebab orang panggil kata tuniyum tu masuk dalam otak. Orang bahasa Arab panggil al-madiyah. Muga tu masuk dalam otak, tak ada pahala dosa, syurga neraka, akhirat, tak ada. Semua tadi tu muga. Tetapi kalau muga saja kita tak mati, tak apa. Ni kita satu hari sampai masa, tak kena kecek banyak Negi semata-mata hagi tu duk bimbangnya. Kelak daripada ayat ni, fa'arahul ayatal kubra. Nabi Musa latatkan tukak dapai Firaun makan habis licin. Pas lagu mana tok sihir hak tu dah. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Jadi apabila Musa tu lata tukak dia turun, jadi ular nyorangoh makan habis ular-ular tok sihir ni. Tok sihir kata, ni bukan sihir lagu ni. Ni mukjizat ni ketah habis. Sampai ketah ni lutut turun duk dalam keadaan agama. Duk dalam keadaan rebuh lutut ni duk turun di bumi ni. Fa ulqiyas saharatu sujjadan. Sujjadan ulama kata turun lutut, lemak lutut, tak boleh nak duk. Tak tahan. Qalu dan kata mereka itu tok sihir. Amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dah dengan Tuhan bagi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Sebab apa Tuhan sebut sini Harun dulu lepas pada tu Musa? Sebab Harun ini lah dok hujah dengan gawa dengan Firaun dan fak kumpul dia. Sebab Nabi Harun ni fasih dalam masalah cakap pe. คำพูดของท่านนบีฮารุนอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะชัดเจนมากกว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเลยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยให้ตำแหน่งกับท่านนบีฮารุนอะลัยฮิสสลามแกจะพูดกับฟิรเอาน์และบรรดาคาราวานของเขาทั้งหมด lalu jadi gitu Firaun tengok keadaan fok-fok tok sihir tadi tu jadi berimej dengan Musa dengan Harun, dia wari tok sihir untuk nak bantukan dia. Tiba-tiba fok tok sihir ni pergi masuk dengan Musa, masuk dengan Harun. Jadi Firaun tadi hendak bela tok sihir semua tu nak marah. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku berimej dah ya Allah, aku berimej dah dapat Musa mengaku tak berani buat ni. Fok tok sihir semua. Lalu Firaun kata, qala amantum bihi. Mung ni berimej dengan Musa dan Harun qabla an adzana lakum, sebelum daripada aku ni izin pada mung. Firaun ni uguk kata, mung nak masuk dengan Firaun, mung nak masuk dengan Musa dengan Harun belum daripada mendapat izin daripada aku. Mung ni orang aku makan pada mu, aku bela mu, aku pegang mu kan masuk dengan orang hari ni. Masalah gitu. Apabila jadi gitu, Nabi Firaun kata, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaba wa abqa. Lalu Firaun ni nak ayat tu dahsyat dengan orang pera dia ni, dia kata, puak mung wahai tok sihir, mu tak saya bantukan aku sangat hari ni. Aku nak kerak kasih. Mana kata nak kerakkan tangan kanan, kerak kaki kiri. Duk jadi gitu. Lepas pada kerak kaki tangan kanan, kaki kiri, dia ambil puak-puak tok sihir ni, gil ikat di atas batai tamak, suruh kata. Tu uguk daripada dia. Ya wak sungguh. Nak oyak kata orang hak terima benar-benar tadi ni bukan makna kata tak kena nyakiti lagi kita mengaji ashabil ukhdud masuk dalam api tak masuk dalam api. Hak ni nak oyak kata puak-puak dia ni. Lepas tu puak tok sihir kata, mu nak buat lagu mana mu buatlah dengan aku hari ni. Aku berimej dengan Tuhan bagi Nabi Harun dan Nabi Musa, mu tak sawak kana, mu nak bunuhlah aku. Nak ayat kata apabila iman ni masuk dalam hati seseorang manusia, boleh buat kana. Hak ni orang duk bimbang ni, kurih duk bimbang ni, apabila iman Nabi Muhammad mari masuk dalam hati, sawak kana. Orang kita duk bimbang ni, duk bimbang iman yang sebersih, hak benar ni, masuk capak dalam hati, tak sawak kana, mati ke mati lah. Ini nak ayat kata hebatnya
Firaun ni nyok uguknya buat sehabis-habis buat. Lalu lepas daripada dia uguk dia gapo foto sihir pun kalah dah. Lagu mana dia kata fakadzdzaba wa asah. Lagu mana kadzdzaba wa asah? Maka Firaun itu mendustakan Nabi Musa dan derhaka terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna kata dia derhaka Nabi Musa, dia derhaka Tuhan sebab Tuhan meroyak, bukan aku nak meroyak kamu. Tuhan suruh aku meroyak. Fakadzdzaba di sini hak salah. Salah Nabi Musa, salahnya Firaun sebab tu Tuhan turun bala ke dia. Sebab apa? Dia bakit bahau. Ni kaedah mati nah orang Islam kita perhati molek. Tuhan kita ni orang panggil kata Rahim, Rahman, sangat pengasihani. Nak deraka ke dia pun dia makan lagi. Minum lagi. Tapi hak ni bukan deraka, orang panggil lawa dia. Apabila lawa, cuba kita tengok. Orang lawa Tuhan dalam sejarah, tengok Namrud. Tengok Abu Jahal, Abu Lahab. Tengok Firaun, tengok Haman, tengok Qarun. Dia selamat. Orang lawa Tuhan. Deraka Tuhan, satu bahasa. Tapi Tuhan ada uwi lagi. Tapi lawa Tuhan ni kadzdzaba, lawa. Tuhan kata gini, dak. Tu dia, sakit cara dia, sungguh-sungguh. Fakadzdzaba wa asa. Thumma, lepas pada tu, sekadar tu, thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Lepas daripada dia bakit bahaung terhadap Musa dan terhadap pokok sihir yang masuk dengan Nabi Musa dan Nabi Harun tu, dia paling kepada ada lagi pok tahan ma dia ni, karawan hak dia hak dok lek dia tu banyak lagi. Fa adbara, ya paling muka kita tengok orang nak bantu ke dia tu. Fahasyara, dia kata puak kita pakat beripau semua hari ni. Aku nak oyak benda hak molek. Mu nanti dengar. Nak oyak kata walaupun puak ni masuk dengan Musa, masuk dengan Harun, gilah tak ada berapa ikut mung lah. Aku dah banyak lagi. Chan yang mi puak ikmat mai. Ti cuai chan. Salah gitu. Nak oyak kata sakeh tengok. Bukan main lah demo ni. Thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Ya nak oyak apa? Faqal, maka ya nak oyak goning, ya nak oyak ya panggil orang ni. Fanada faqal ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhanmu. Tu dia habis lah. Rabbukum, aku ni Tuhanmu yang maha tinggi. Tak ada tapi yang nak tinggi daripada aku ni. Lawan Nabi Musa, dusta Nabi Musa, lawan kata Tuhan, ngaku diri jadi Tuhan. Tak ada lagi dalam dunia orang kecek kata aku ni Tuhan, tak ada. Hak ni. Ana rabbukumul a'la. Belum daripada ni, dia duk bincang panjang dengan Nabi Musa tu. Dia kata, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tak kenal Tuhan yang sepatut kena ibadat malaikat aku. Tu dia kata belum daripada tu. Perkataan ni ana rabbukumul a'la ni tekah di antara perkataan ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni kata Mujahid anak murid bagi Abdullah bin Abbas 40 tahun. Sipi rakyat wilayah yang nak kecek kata ana rabbukumul a'la. Qana ni เขาพูดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะสักการะดีที่สุดนอกจากฉัน. Tak ada pada tu. Tetapi hak dia kata ni ana rabbukumul a'la, dia kata dengan penuh hati dia. Sakai nak lawan Musa, nak lawan Tuhan bagi Musa. Tengok. Allahu akbar. Kalau kita tengok gak seolah kata manusia ni nak lawan Tuhan, seolah kata azakumullah nak kita nak cerita win apa. Seumpama kata nak lawan ilmu. Tak bisa kita biasa dengar bagi tak? Masa mengaji tadika dulu, bagi walaupun bagi tapi kita boleh ambil cara mikir daripada bagi. Kata ni duk tepi benar cara dia ada lah keluarga dia tu. Dia kata mak dia kata, "Hei, tengok adik-adik dia aku nak pergi cari makan, tapi aku nak kelik." Lembu duk makan upuk kat tepi-tepi tu. Lalu jijak puak dia mati dia habis tinggal sekah hak cidik ni jumpa dengan mak dia. Kan puak kita mampu habis ku anak adik-beradik kita. Dia kata ibu mana tak tahu ibu nama, dia tak kenal juga. Mak dia kata, besar mana? Tak besar, mak dia tak besar. Lepas dah tu, mak dia tak ada apa, akak tubuh. Kata, ya akak tubuh dia. Besar ni boleh tak? Aduh lagi. Terik tu pecah.
No ayat kata gapo? Manusia yang lemah, manuti on nak lawan Tuhan yang jadi ke langit bumi ni. ความคิดของเรานี่nak lawan Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Tu dia. Tengok Tuhan mari dengan faid ta'qib. Mana kata serta merta. ทันที Allah Subhanahu wa taala mana kata ทำให้เขานี่สลายทันที fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka apabila maka ambil akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala seksaan perkataan yang akhir dan yang awal. Mana perkataan sebab gapo Tuhan ini gapo fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Tuhan ini wa'wi dia tadi itu binasa. Sebab apa Tuhan membinasakan dia? Sebab yang mengaku kata ya tu Tuhan patut, tak ada lah Tuhan sepatut ibadat lain pada dia. Dan Tuhan yang dah uruhkan alam dunia ni dia. Kalimah ilahun dengan rabbun, ilahi, rabbi. Beza kan nama syarat. Ilahi mana Tuhan yang sepatut kita ibadat. Percaya ti somkuan ti rau cakap sakarat. Tapi rabbi Tuhan yang duk atur dunia. Naik matahari, turun matahari, siang malam hujan apa nama tu makna Rabb. Dalam bahasa Arab. Lalu yang ngaku kata rau lek pu dule borihan cakrawanทั้งหลาย. Tu dia. Ambil diri tak kepak Tuhan. Fa akhadhahu Allah Taala itu binasakan dia. Binasa lagu mana cuba kita tengok. Tuhan binasa gini Firaun. Tuhan binasa dia tu satu malam tu lepas daripada dia duk bicih Allah ni, orang nampak dengan Nabi Musa ramah, dengan Nabi Harun ramah. Allah Taala perintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun bawa fok-fok Bani Israel, fok-fok nama ni, fok-fok Bani Israel haduk bawah kereta apa nama Firaun keluar tubik daripada negeri menujukan kepada Palestin katanya para ulama. Hari tu Firaun jekuk mana Tuhannya katuk mata ke mana dia kata ikut munawak lah ya Allah lagi. Apabila orang Allah ni dia jadi akal dia hilang. Musa pun tak ada berapa malam tu pakai siap sedia panggil orang semua beriman dengan dia tu baik buat kita daripada ni, daripada kereta Firaun ni pergi pada Palestin nak pergi. Jalan dengan cepat. Hama dengan Qarun ni hadap tepi dia, wazir dia. Mana kata ti periksa bagi dia lah, mai royak kepada Firaun. Firaun munduk jadi pening lagu mana ni orang Musa wak gi habis dah orang. Kok mana munduk tahu kerja kok mana pening kok mana ni. Firaun tahu sungguh. Gitu. Apabila gitu, Firaun kata, kita turun buat nama lagi. Ya waktu baik ni, puak ni jalan kaki, yang mana ada kuda, mana ada unta, puak tak ada doa apa ni fak Nabi Musa ni fak jalan kaki pu yo ada dengan tentera balap takop nama cukup lekat lah dengan kuda dengan gapo kereta cukup. Lalu dengan cepat tadi tu belum pada subuh. Kata para ulama yang belum pada subuh ni nampak orang hak mengikut Nabi Musa tu nampak atau debu penuh. Tengok puak ni tengok siap dah Firaun turut mari dah. Tu dia. Falamma sebagaimana tu ayat Al-Quran kata, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila puak-puak kumpulan Nabi Musa hak mari sekali ni tengok kumpulan ada di belakang Nabi Firaun turut mari nu, puak kita kena igak kelik cerak itu wahai Nabi Allah Musa, puak kita kena igak semata. Nabi Musa kata qala kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali dengan aku ni Tuhan, tak salah bimbang. Faham puak-puak umat hak turut Nabi Musa tak bimbang lagu mana ya Nabi Allah depan kita ni laut nak pergi lagu mana kita kaki saja ni. Perahu pun tak ada. Aku kata aku sekali dengan aku ni Tuhan, mun takut gapo nama lagi. Lalu apabila sutuk di laut sungguh tu Tuhan fa auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Apabila sutuk di laut Tuhan perintah kepada Musa suruh pukul dengan tukak pula sekali lagi akan laut tadi pecah. Fanfalaqa fakanat kulli firqan kattawdil azim. Jadi seumpama jalan yang luas dalam laut tadi boleh jalan turun. Puak ni pun jalan turun sungguh. Puak Bani Israel ni hak ikut Nabi Musa ni jalan turun dalam tu. Jalan sampai kan belah di sana nak pergi lah. Firaun ni turut mari. Tengok Firaun ni turut mari. Turut masuk dalam laut juga.
Masuk juga sebab wazir hama dengan korun ni puak-puak habis sini ni kata pang dia tak ada gi ada luar ni. Dia suruh Firaun ada tentera hak lain gi. Gi puak mu yang kata aku nak tunggu sini. Nah, kelik mari kita mai cara sini. Lepas daripada tu Firaun pun tak ada gapo nak angin molek masuk dalam laut. Gi tengah laut tadi Tuhan balik semula. Hatta adrakahul gharaq qala amantu bi bi rabbi Bani Israel. Tengok Firaun yo sakit. Apabila yo masuk tadi tu Tuhan lipat air kelik semula, dia duduk sini, nyawa duduk sini. Qala amantu, nak aku ni beriman dah. Dengan apa? Bi Rabbi, bukan Rabbi Musa wa Harun. Dak, dia tak mengaku tu. Dia kata dengan Tuhan bagi puak-puak Bani Israel. Dia tak panggil Nabi. Nak ayat tak orang apabila takabur masuk dalam hati, sampai nyawa duduk sini dah tak mengaku lagi. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan tak beriman. Tu makna kata fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Ni makna bagi ayat dari surah lain yang tafsirkan sini. Lepas tu hak keistimewaan sing tipisit kuanan Firaun ni sia ciwit prak kau jom nam jing. Orang kita ni apabila masuk dalam air mati. Tetapi dengan sebab Tuhan nak video ni orang boleh tengok kata orang lawan Tuhan ni Tuhan nak buat lagu mana? Saya kata falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ni aku nak akikkan mayat Firaun tak seru tergelar duduk dalam air. Orang boleh tengok sampai ke mayat yang sekarang tak ada. Boleh orang tengok. Firaun hak lawan Musa AS sampai ke sekarang boleh tengok. Tuhan buat apa lagu tu? Sebab tu ayat lagi akan ayat tu kata inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sebagai ibrah bin qaqid samra putih kering ku Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada dimakian itu mana? Dimakian kita Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun dengan sebab ia lawannya Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. La ibrah pen qaqid tepat boleh kita mikir. Jadi bandingan lima yakhsha bagi mereka yang takut kepada hari kiamat dia, kata hari kiamat dia ni ada sungguh dan orang hak lawan Tuhan buat lagu ni sungguh. Tuhan tak tinggal orang lawan Tuhan. Sebab tu Tuhan ayat dalam ayat lain kata fakullan akhadna bi dhanbi. Tiap-tiap orang aku binasa sebab dia berdosa. Dosa apa? Dosa sebab lawan Tuhan. Kalau dosa pesen kata deraka ke Tuhan, hak tu bau noi. Tapi hak lawan Tuhan nenon. Pas kita ni apabila ada dosa banyak ni, nak buat lagu mana tak seru Tuhan ni? Apa nama? Ambil azab dengan kita. Ambil salah dengan kita. Apabila Tuhan ni nak turun bala, tak ada siapa dia boleh sekat Amerika apa tu sekat. Ada dua cara dalam Islam kita. Yang pertama, Tuhan tak akan turunkan azab wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dua jalan. Hak Tuhan tak azabkan akan ini ummah Nabi sekali dengan kita. Tapi sekarang Nabi telah meninggal dunia. Lepas tu ada apa lagi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau selama mana mulut kita ada istighfar astagfirullah, muatlah dosa lagu mana salah dengan Tuhan lagu mana pun Tuhan tak akan azab mengatas muka bumi ni. Sebab tu kita tengok 3 wilayah ni dengar daripada alim ulama kita kata COVID ni tak masuk mana. Ada tapi tak banyak sebelah ni. Kalau kemarin tak ada pak kita. Kalau apa yang kata tak ada nak makan, tak ada sebab kita. Sebab tu? Sebab kita ni beriman dengan Tuhan yang menjadikan makhluk ni sungguh. Bukan beriman dengan Tuhan tak tahu kok mana tu bukan. Tu nak ayat kata kisah Nabi Musa dan Harun dengan Firaun ini sebagai kamlang caita tan Nabi sallallahu alaihi wasallam naikkan tamngan dakwah, tamngan sasana wa orang tiap-tiap orang hak buat kerja agama gining tepat dia yang kita kena ambil cara mikir supaya kita itu boleh ambil ibrah. Insya-Allah kita berhenti situ dulu. Kita lagi akan masuk antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Itu masalah lain pula. Insya-Allah pada minggu depan lah pula.
pada perjumpaan ini sekadar ini sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.